بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين ومنعم الشاكرين وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى هاديا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوء البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي المكي رحمه الله وإلى شيخنا الشيخ أحمد فهمي زمزم البنجري الندوي المالكي شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله. Kita syukur selepas daripada maghrib kita duduk sini untuk menunggu solat isya. Selepas solat menunggu untuk solat. Inilah antara amalan para salafun salih. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau menyebutkan orang yang solat kemudian menunggu untuk waktu solat yang satu lagi, maka dia akan mendapat pahala solat yang sempurna. Solat tadi ganjaran yang lain, tapi menunggu solat selepas suatu solat, menunggu solat yang lain, maka keadaannya menunggu itu barangkali setengah jam, barangkali 40 minit. Baginya pahala seumpama mengerjakan solat dengan sempurna. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran ini, Allahumma amin. Tambah lagi, kita duduk di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Nabi SAW bersabda, khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi ini adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat di muka bumi ini adalah pasar-pasar. Sebab di pasar berniaga itu bagus, tetapi kadang-kadang luar daripada batas dan tata susila yang dibenarkan oleh syarak, umpamanya menjurit-jurit sehingga mengganggu ketenteraman dan mengganggu perasaan orang lain, peniaga lain umpamanya. Yang kedua, tidak sedikit orang yang berniaga tetapi mohon maaf ada unsur-unsur penipuan, mungkin dari segi harganya, mungkin dari segi timbangannya, sehingga disebut wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun.
iaitu kecelakaan bagi wailul lil mutaffifin. Al-mutaffifin, apa dia? Orang yang mengurangi timbangannya daripada timbangan yang sebenar. Itu ada di mana? Ada di pasar. Kemudian di pasar itu kadang-kadang orang menjual sesuatu dengan sumpah, dan sumpah itu sumpah yang palsu. Demi Allah, barang ini bagus. Demi Allah, ini tahan. Ternyata tidak bagus dan ternyata tidak tahan. Maka di situ ada sumpah palsu. Maka tidak barakah di tempat itu. Bukan bermakna tidak boleh pergi. Kalau tidak perlu, maka tidak mengapa untuk tidak pergi. Tapi kalau sangat perlu, tidak mengapa juga untuk pergi. Tetapi jangan lama-lama. Sebab itulah kita berada di tempat yang paling baik di muka bumi. Tambah lagi dekat masjid. Masya Allah, tabarakallah. Masuk pintu sahaja kita berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kalau kita boleh dekatkan dengan kiasan moden, rahmat itu seperti wifi. Wifi kalau kita strong, maka macam-macam kita boleh lihat dengan wifi itu. Kita boleh baca artikel agama, tengok YouTube agama, ceramah, soal jawab Syekh Nuruddin, beratus-ratus YouTube yang boleh kita manfaatkan. Demikian para masyayikh dan ustaz-ustaz yang lain. Tapi perlu ada wifi dulu. Dan wifi itu kalau 1 bar dia weak, kalau 2 bar dia strong, kalau 3 bar stronger, 4 bar strongest. Betul ke? Saya pun tak tahu nak. Saya rasa-rasa saja ni. Tapi nak tunjuk, Masya Allah, dengan adanya wifi dan bar yang kuat, maka kita boleh mendapat manfaat yang maksimum. Di mana kita dapat wifi yang namanya rahmat itu? Antara tempat yang ada itu ialah masjid, free of charge. Masuk di pintu sahaja kita sudah doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu, bukan pintu saja, pintu-pintu rahmatmu. Dalam masjid banyak bar, banyak wifi tadi, banyak rahmat. Depan sahaja masuk dalam masjid, melangkah kaki ke masjid daripada rumah sudah punyai pahala. Masuk sahaja sudah punyai pahala. Solat tahiyatul masjid itu Masya Allah pahala yang besar. Kemudian melihat orang saleh di dalam masjid, orang yang solat insya Allah orang yang saleh, itu pahala besar. Man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Hadis, sesiapa yang melihat aku, kata Nabi, dan melihat orang yang pernah melihat aku sampai hari kiamat, dia masuk syurga. Sehingga ada hadis yang disebut al-musalsal birru'yah. Al-musalsal birru'yah, hadis yang bersambung-sambung dengan melihat, iaitu dengan melihat guru. Guru pernah melihat guru, guru pernah melihat guru, guru pernah melihat guru, sampai kepada melihat tabi'in, tabi'in melihat sahabat, sahabat melihat Nabi. Nabi sebut, siapa yang lihat aku dan melihat orang yang pernah melihat aku, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Masya Allah. Itu ada di mana? Ada melihat orang yang saleh. Siapa tahu guru-guru kita yang mengajar ataupun para jemaah yang committed datang ke masjid, siapa tahu mereka ada hadis ini, tinggal lagi mereka tidak announce, mereka tidak khabarkan. Kalau ditanya, tuan ada hadis ini, al-hadis al-musalsal birru'yah, mungkin ada. Kerana gurunya meriwayatkan sebegitu. Kita melihat mereka, alhamdulillah, itu salah satu rahmat. Baca Al-Quran, satu rahmat. Mendengar ceramah sebegini, ini bukan kosong ini. Mendengar ceramah sebegini, majlis ilmu sebegini, Masya Allah, satu subhanallah yang kita sebut dalam majlis ilmu,
Itu seumpama kita berada di jalan Allah. Orang yang berada di jalan Allah digandakan menjadi 70 kali ganda. Sekali subhanallah 70 kali ganda. Kalau kita sebut 33 kali dan lebih banyak lagi banyak dan lebih lagi pahala kita dapat. Demikian. Untungnya orang yang berada di masjid, tambah lagi solat berjamaah, tambah lagi menunggu solat akan satu lagi, tambah lagi duduk dalam majlis ilmu, tambah lagi niat i'tikaf. Jangan lupa niat i'tikaf. Mesti kita niat supaya apa? Supaya walaupun kita tidak baca Quran, tidak solat, malah mengantuk, tidur, daripada majlis ilmu mula sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak dah dapat juga dia pahala insya-Allah. Dah wifi banyak, nak apa pun boleh dan very strong. Masya-Allah. Sebelum kita baca ni ada kisah wifi. Masya-Allah. Seorang tu dia tulis SMS dengan jiran sebelah dia. Sir, I am so sorry. Why? Dia cakap orang putih dalam bahasa jiran sebelah dia. Why? Because I always use your wife. Jiran sebelah dia, what? You use my wife? Yes, sir. And I always use your wife. What? You always use my wife? When you always use my wife, I always use your wife when you are not around. Allah, if like that, I will kill you. Please, sir, don't kill me. No, please. I'm supposed to kill you because you use my wife, and you always use my wife. Oh, sorry, sir. Actually, I use your Wi-Fi. Dia tersilap. Wi-Fi itu dengan wife dia silap tulis. Sebab itu tulis dalam mobile phone itu betul-betul W-I-F-I jadi Wi-Fi, W-I-F-E wife. Jaga-jaga. Baik, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala. Bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Kita sambung. Maka bersabda baginya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Artinya bermula seseorang itu serta mereka yang kasih ia akan dia. Al-mar'u, seseorang itu, ma'a man ahabba, akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Kalau cinta kepada Allah, maka dia akan nanti bersama Allah. Apakah Allah perlu kepada teman? Tidak. Nanti di akhirat dia akan bersama dengan redanya Allah, bersama dengan surganya Allah. Siapa yang kasih dengan Nabi, nanti dia bersama dengan Nabi. Ada seorang badui datang daripada jauh, dari padang pasir yang jauh, bertanya dengan Nabi, ya Muhammad, mata sa'ah? Wahai Muhammad, bila yang kata hari kiamat? Nabi bijaksana sekali. Nabi tahu orang ini bukan orang yang educated, bukan orang yang intellectual. Kalau bicara agak tinggi, dia payah nak faham. Walhal Nabi sebut kallimun nas ala hasba uqulihim, berbicaralah dengan manusia ikut kemampuan penerimaan akal dan ilmu mereka. Lalu Nabi jawab dalam bentuk soalan. Nabi boleh sahaja jawab kiamat berlaku pada bulan Ramadan, bulan itu berlaku 2 gerhana dan ia berlaku pada hari Jumaat, boleh. Kalau ada tanda ini berlaku dalam 1 bulan, itu adalah tanda kiamat. Nabi tidak jawab sedemikian. Malah bijaksananya Nabi SAW, baginda tanya kembali, ma a'adatta laha, apa yang kamu sediakan menghadapi hari kiamat itu? Maka orang itu menjawab,
ma a'adtu laha bi kathrati salatin wala kathrati siyamin. Aku tidak sediakan untuk menghadapi hari kiamat itu dengan banyaknya solat-solat sunat dan banyaknya puasa-puasa sunat. Walakin akan tetapi uhibbullah, aku mencintai Allah, wa uhibbu rasulah, dan aku mencintai rasulnya. Ini saja modal dia. Aku cinta Allah dan aku cinta rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta. Nabi kalau tunjuk seseorang tangan Nabi begini, anta ma'a man ahbabta. Nabi tidak tunjuk anta. Sebab jari telunjuk sebegini, ulama katakan tidak boleh. Pertama, jari yang tunjuk sebegini pada orang lain itu tanda sombong. Yang kedua, jari telunjuk ini tidak layak untuk menunjuk orang lain. Ia hanya layak untuk nanti mentauhidkan Allah ketika tasyahud, ketika tahiyat. Sebab itu jangan diguna jari telunjuk ini menunjuk orang. Adapun orang Melayu, dia tarik 4 jari, ibu jari keluar. Masya Allah. Ada hadiskah sebut lagu ni? Tak ada. Tapi dalam adat baguskah? Bagus. Orang Melayu kalau buat lagu ni, silakan tuan makan, silakan makan. Apakah tanda ini bagus tak bagus? Bagus, tapi syarat 4 tarik, 1 keluar. Jangan 4 tarik, 1 masuk dalam. Itu maksudnya penumbuk. Sila, kalau berani makan sila. 1 lain. Dia tarik 4, 1 di luar, sila. Masya Allah. Apakah ia bagus? Bagus disebut dalam hadis? Tidak. Oleh kerana adat itu adat yang bagus. Dalam kaedah menyebut al-adatu muhakkamatun. Adat yang bagus itu boleh dijadikan sumber hukum. Sebab sumber hukum Islam bukan hanya Quran, bukan hanya hadis, tetapi ijma', qiyas, masalihul mursalah, al-istishab, al-istihsan, saddud dhara'i, al-syari'ah man qablana, amal ahlul madinah, al-adah wal-uruf, dan yang lain-lain. Sebab itu ketika Nabi sebut sebegini, rupa-rupanya yang duduk dekat Nabi tadi ketika Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu suka. Sebab dia suka dengan Nabi nanti tadi, maka kamu akan dikumpulkan bersama dengan Nabi. Ada di situ sebenarnya ada Sayyiduna Ibnu Umar. Ada riwayat mengatakan Sayyiduna Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, tidak ada yang mengembirakan kami setelah masuk Islam. Masuk Islam satu yang mengembirakan. Tidak ada yang mengembirakan kami setelah masuk Islam melainkan mendengar hadis ini. Hadis ini, sebab memang kami cinta dengan Nabi. Akhirnya Sayyidina Anas tak tahan, lalu dia pun berdiri di tempat yang lain, lalu dia katakan ana uhibbu Rasulullah, aku mencintai Rasulullah. Ana uhibbu Abu Bakar, aku cinta kepada Sayyidina Abu Bakar. Ana uhibbu Uthman, aku mencintai Uthman. Mohon maaf, Umar, ana uhibbu Umar. Ada riwayat menyebut ana uhibbu Uthman, ada riwayat tidak menyebut ana uhibbu Uthman, aku mencintai Uthman. Ana uhibbu Ali, aku mencintai Sayyidina Ali. Sebab apa dia nak fadilat? Supaya dia dapat dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Atas hadis ini tadi ulama mengatakan tidak mengapa untuk kita suarakan pada orang yang kita cintai, bagi tahu aku mencintaimu, boleh. Boleh. Tapi tengok orang lah. Kalau dia mengaji agama tak apa. Kalau dia tak mengaji agama, jangan, nanti dia geli. Geli dia kata, tuan saya cinta dengan tuan. Geli. Orang lelaki cinta dengan orang lelaki. Dia tak faham yang kata hadis itu tadi. Kerana itu jangan buat semua orang. Orang yang mengaji agama, yang selalu main masjid, boleh. Sekali lama dah tak jumpa kawan, saya cinta dan sayang pada kamu. Berubah ayat muka. Awak ni dah pelik, naluri lain ke apa?
Masya Allah. Demikian orang yang cinta Nabi SAW. Sama juga kita cinta dengan syekh kita, cinta dengan guru kita, cinta dengan maulana kita, sebab kita nak cinta ini. Kamu nanti almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cinta. Kita cinta sangat-sangat dengan tok guru kita, sebab kita tahu Nabi sebut dalam hadis Abu Daud, yashfa'u yaumal qiyamati thalath, ada 3 golongan nanti akan memberi syafaat di hari kiamat. Al-anbiya, para nabi, wal ulama, dan para ulama, wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Kerana itu bila kita kasih dengan tok guru kita, hari kiamat nanti tok guru boleh bagi syafaat. Orang tu dah agak-agak macam tak ada selamat, tok guru boleh bagi selamat. Ya, saya kenal dia, dia selalu kalau majlis ilmu saya, dia duduk sebelah kanan, paling dekat dengan saya, tapi dia selalu menyandak dan tidur. Tak apa. Tok guru bagi report hari kiamat. Tak apa, tapi asal dia duduk dalam majlis ilmu dia, dia boleh bagi syafaat. Sebab itu kita kasih pada tuan guru kita. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna kasih itu cenderung hati kepada sesuatu yang disukai, dan bahawasanya tiap-tiap yang sedap itu dikasihi akan dia, dan jika kuat kasih itu dinamakan dia asyik. Kita suka pada hati kita, ada tendensi, ada kecenderungan untuk sesuatu itu. Tinggal lagi yang dikatakan cinta kasih itu sesuatu yang abstrak. Kadang-kadang perkara itu tidak disukai orang tapi dia suka. Itu masing-masing caranya, asalkan jangan terkeluar daripada syarak. Kalau terlebih kasih itu, maka tidak dinamakan kasih dah, tetapi dinamakan dia asyik. Dan makna benci itu liar hati daripada sesuatu kerana keadaannya menyakiti, dan jika kuat oleh benci itu dinamakan akan dia marah dan murka. Asalnya dia benci, tapi oleh kerana kuat sangat jadi marah dan jadi murka. Masya Allah. Orang itu bercakap, Masya Allah, dia memuji akan dirinya. Dalam kitab ini dulu kita baca, seburuk-buruk kebenaran, benda tu benar, dia tak cakap bohong pun. Seburuk-buruk kebenaran adalah orang yang memuji dirinya sendiri. Dia puji diri dia, Masya Allah, dia buat amal baik ini, sedekah ini, donate ini, tolong ini. Diri dia saja dia cerita. Kita dengar jadi cemuih. Kadang-kadang dia cerita tentang ahli keluarga dia, Masya Allah. Itu sebenarnya kadang-kadang boleh menyebabkan orang yang mendengar itu terasa hati. Kerana itu kebenaran yang paling buruk. Dia benar, dia tak cerita yang bohong, tapi dia cerita benda yang benar, tetapi perkara itu dianggap buruk. Kebenaran yang paling buruk ialah menceritakan kebaikan diri kepada orang lain. Kalau sedikit sahaja ataupun Allah qadar untuk memberi semangat, itu boleh. Dalam kaedah dalam agama kita ada yang disebut sebagai at-tahadduts bin ni'mah, menceritakan tentang nikmat Allah, boleh. Umpamanya cerita tentang sanad, pentingnya sanad. Abdullah ibnul Mubarak menyebutkan, laula sanad laqala man syaa syaa. Kalaulah tidak ada sanad, maka pasti orang akan bercakap semahunya dia bercakap, tapi oleh kerana ada sanad dia tak berani cakap lebih-lebih. Beliau juga katakan, al-isnadu minad din. Sanad-sanad, ijazah-ijazah itu adalah bahagian daripada agama. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak mengaji dengan guru, tanya 2 benda. Pertama, siapa guru dia? Guru tu siapa guru dia? Yang kedua, apa kitab yang dia khatam? Kita akan tahu macam mana method, macam mana manhaj fikrah guru itu. Dilihat dulu, ditanya siapa gurunya, diketahui dulu siapa gurunya dan apa kitab yang dia baca.
Tapi jangan tanya depan Tok Guru tengah mengajar. Bila Tok Guru buka soalan, ya sila, ada soalan kah? Ya, saya mau tanya, siapa guru Tuan Guru dan apa kitab Tuan Guru baca? Selagi ada yang masuk ICU selagi. Ada katanya dengan Tuan Guru direct, cari dalam internet ataupun tanya dengan orang yang kenal dengannya. InsyaAllah kalau dua ni lepas, barakah insyaAllah. Kalau tidak, belum tentu. Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dikhabarkan orang, pergi kamu ke satu surau, sebab di situ ada ahli hadis yang sangat masyhur. Beliau terus pergi sebab orang yang dahaga dengan ilmu begitu. Seperti mana cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa dalam perkumpulan ilmu mengatakan, ada orang bertanya dengan Nabi Musa, siapa yang paling pandai? Lalu kata Nabi Musa, ana, aku. Ini bukan sombong, tetapi nak tunjukkan memang ketika itu Allah firmankan, wahai Musa, ada lagi orang yang lebih pandai daripada kamu. Siapa orang itu? Jumpa dia di pertemuan dua laut. Ada yang katakan laut Mediterranean, ada yang katakan laut merah, laut mati. Cerita panjang dalam surah Al-Kahfi. Orang yang Allah maksudkan itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa itu adalah Rasul Ulul Azmi, Rasul yang punyai keazaban yang tremendous banding dengan yang lain. Kenapa dalam bab begini pun Nabi Musa menuntut ilmu dengan Nabi Khidir? Dalam surah Al-Kahfi yang panjang, ulama katakan mana-mana tempat yang datang padanya orang alim, apakah dia terkenal ke tidak terkenal, tetapi ilmunya mumpun, ilmunya kuat, ilmunya rasikh, mendalam, walaupun dia kecil, walaupun dia itu tidak berumur yang tua, dia muda sahaja, tak lepas pun universiti, tapi 4 sanawi lepas, para masyayikh berpuluh-puluh sanadnya, Masya Allah, tuntut ilmu dengan orang ini. Sebab apa? Sebab ilmu di dalam dada, bukan di atas syahadah, BE, Master, PhD, whatever. Silakan sahaja, itu bukan kita menidakkan, silakan sahaja. Tapi ilmu agama kalau tidak ada dalam dada, belum tentu dapat melawan orang yang tidak lulus darjah 6. Sebab apa? Sebab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia suatu kebaikan yang besar dalam agama, khairan. Allah tidak sebut man yuridillahu bihil khaira, tidak, ma'rifah, tapi man yuridillahu bihi khairan itu adalah nakirah, bermakna kebaikan yang besar. Apa? Yufaqihu fid din, Allah akan faqihkan dia dalam bab agama. Masya Allah, kalau orang yang sudah dapat faqih ini, itu satu kebaikan yang besar, anugerah yang sangat tidak ternilai, sangat agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita at-tahadduts bin ni'mah boleh. Umpamanya, tuan-tuan, kita nak mengaji kitab ni biar ada sanad, maka saya nak sebut sanad saya yang bersambung kepada pengarang kitab ini. Ini bukan riak, bukan riak. Ya Syekh, ini seolah-olah nak menunjuk, tidak menunjuk. Ini namanya at-tahadduts bin ni'mah. Kita menceritakan tentang nikmat Allah bagi pada kita, bukan senang. Nak dapat sanad yang bersambung pada tuan kitab bukan senang. Tok Guru dia pun scan kita dulu, orang ni boleh tak boleh untuk dapat ijazah ini. Ternyata kita dapat tasalsul bersambung, ya Allah, dengan pengarang kitab, hatta kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kitab Al-Umm umpamanya, hatta kepada Al-Fiqhul Akbar Al-Imam Hanafi umpamanya, hatta kepada Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Imam An-Nawawi umpamanya. Ini orang-orang yang barakah ini, Masya Allah, terutama sekali alim Quraisy, Imam Syafi'i. Kita sebut tadi saya ada sanad yang bersambung dengan Imam Syafi'i, maka kita bacakan sanad 1, 2, 3. Kalau hafal, tidak hafal kita baca yang dah ditulis ataupun printed, itu boleh. Itu namanya at-tahadduts bin ni'mah. Sebab Imam Syafi'i ini adalah orang yang dirahmati oleh Allah, anugerah besar Allah kepada dunia
dan segala isinya. Sebab itu kita sedih. Bumi Gaza di Palestin itulah tempat Imam Syafi'i dulu lahir. Ya Allah, lahir di situ di Palestin. Umur 6 tahun pindah ke Makkah. Kemudian umur 19 tahun ataupun kurang daripada itu pergi ke Madinah belajar dengan Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Yaman umur 29 tahun. Daripada Yaman berpindah lagi ke Iraq. Masya Allah. Di situ beliau punyai pendapat-pendapat yang dikumpulkan menjadi Al-Qaulul Qadim, Qaul Qadim. Kemudian barulah beliau berpindah ke mana? Berpindah ke Mesir dan wafat di situ. Di situ beliau punyai pendapat dan fatwa-fatwa yang dikumpul sebagai Al-Qaulu Al-Jadid. Ini alim, Masya Allah, tawadhu Imam Syafi'i. Ketika beliau menuntut ilmu, orang bertanya, "Ya Syafi'i, masa kecil apa perasaan kamu lah ni?" Sebab beliau bukan macam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, ayah beliau adalah seorang saudagar kain. Sebab itu Imam Syafi'ah, Imam Hanafi agak mewah sedikit, agak kaya. Ketika beliau memakai pakaian yang bagus dan mahal, ridak dan serban yang mahal, orang berkata, "Ya Tuan ini seorang yang zuhud, kenapa Tuan pakai baju yang mahal sebegini?" Apa kata beliau? "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits," yang tahadduts tadi. Maka adapun nikmat Allah, maka hendaklah kamu ceritakan dan sebarkan. Beliau sebagai tanda orang yang bersyukur pada nikmat Allah. Demikian Imam Syafi'i, beliau tidak dibagikan kemewahan, tapi Allah bagi kejernihan akan hati, keluasan akan fikiran dan perasaan. Beliau menghinakan diri masa kecil lagi, pergi menuntut dengan para masyayikh dan guru-guru. Orang bertanya, "Ya Syafi'i, apa yang kamu rasa lah ni?" Kata Imam Syafi'i, "Aku ini tidak lebih daripada seekor penyu yang crawling, penyu yang sedang berjalan, merangkak." Masya Allah. Sebab ya, kita budak lagi dan mencari ilmu, menghinakan diri macam perlahan saja. Seperti apa? Seperti turtle yang crawling, yang bergerak. Imam Syafi'i ketika menjadi tuan imam, ilmunya sudah hebat, kitab sudah dihafaznya, hadis sudah dihafaznya, jadi seorang imam yang besar, punya pengikut yang ramai. Imam Syafi'i ditanya orang, "Ya Aba Abdillah," sebab waktu itu beliau sudah ada anak bernama Abdillah. Dulu dipanggil Syafi'i sebab beliau memang Imam Syafi'i, tapi orang Arab bila sudah ada anak akan disebut bapa dia. "Ya Aba Abdillah," wahai bapa kepada Abdillah, maksudnya Imam Syafi'i. The same question, apa kamu rasa lah ni? Tengok tanda orang yang tawaduk. Beliau katakan, "Turtle yang dulu itu is now still crawling." Masya Allah. Dulu, penyu yang dulu tu masih lagi crawling. Dia kata, tak stop, masih lagi bergerak. Allah, itu maksudnya tawaduk. Sebab itu orang yang tawaduk Allah angkatkan. Sebab orang yang tawaduk ini dia tahu dia adalah orang yang kasih sayang pada Allah. Sebab dia tidak nak membanggakan diri, sebab Allah tidak suka pada orang yang tawaduk, pada orang yang tidak tawaduk. Malah orang yang tawaduk, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk kepada Allah, Allah akan angkat darjatnya. Sebab itu Imam Syafi'i ketika ada orang hasad kepadanya, Allah bantu Imam Syafi'i. Jaga-jaga tuan-tuan, hasad ini selalu juga saya sebut. Hasad ini, kalau ada perasaan suka lihat orang lain senang, suka lihat orang lain susah, dan susah hati lihat orang lain senang, itu namanya hasad. Masya Allah. Anak orang lain dapat result yang bagus, dia yang pening kepala dekat rumah. Orang lain dapat increment gaji, dia yang pening kepala di rumah. Orang lain dapat award, dia yang masuk award. Kenapa? Dia tak boleh lihat orang lain lebih daripada dia. Jaga-jaga.
Sebab itu hasad itu boleh terjadi hatta kepada ulama. Kata guru kami Imam Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, insya-Allah ulama tidak mencuri, insya-Allah ulama tidak berzina, ulama tidak minum arak, ulama tidak buat jahat dengan anak perempuan lain, insya-Allah. Ulama tidak berbohong, insya-Allah. Kalau boleh, insya-Allah. Tapi belum tentu ada satu jaminan ulama tidak hasad. Sebab itu kata ulama, yang last sekali keluar sifat yang tidak elok daripada diri ulama, orang yang berilmu itu adalah hasad. Hak tu payah. Kerana itu Imam Syafi'i pernah dihasadkan oleh orang. Lalu nak memalukan Imam Syafi'i, mereka buat satu majlis. Saya dah cerita di sini dulu. Ni saya ulang sedikit supaya kita jangan lupa. Lalu nak memalukan Imam Syafi'i, ulama-ulama ini tuan-tuan, puan-puan, panggil Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk jadi witness dan tengok, supaya mereka boleh tanya Imam Syafi'i soalan yang kau memang tak boleh nak jawab. Kalau Imam Syafi'i tak boleh jawab, akan malulah beliau hatta di hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Mereka tahu Khalifah Harun Ar-Rasyid sayang kepada Imam Syafi'i. Akhirnya mereka tanya soalan Imam Syafi'i, ada 3 soalan. Dia ada 10 soalan. 7 lagi tuan-tuan beli buku saya akan datang, insya-Allah. Saya kumpul 360 kisah-kisah salihin, insya-Allah dalam 2 bulan lagi akan keluar, insya-Allah. Bukan promote ni. Ni bukan mempromote saja nak habaq mai. Bukan promote nak. Taib, dah ramai orang ni, masya-Allah. Imam Syafi'i, Khalifah Harun Ar-Rasyid, lihat. Ada orang tanya, "Ya Syafi'i, cuba kamu leraikan permasalahan ini. Seorang yang menyembelih kambing di dalam rumahnya, setelah disembelih dia keluar rumah dan masuk ke dalam rumah, orang yang sembelih tadi mengatakan kambing ini haram bagi saya. Ahli keluarga yang tadi melihat kambing itu disembelih pun mengatakan juga, kalau demikian kambing ini juga haram bagi kami." Silakan. Ada? Bolehkah tuan-tuan cuba jawab soalan ni? Bolehkah? Siapa boleh jawab, saya hadiahkan ayak sebetul. Bolehkah? Imam Syafi'i katakan, ya, ini terjadi kepada seorang yang belum Islam. Dia musyrik dan dia nak makan kambing dengan keluarganya, lalu disembelih kambing itu, mati kambing itu, dah selesai disembelih, dia keluar rumah sekejap, Allah bagi hidayah padanya, dia jadi orang Islam. Sebab itu bila dia masuk rumah, dia katakan kambing ini haram bagi saya, sebab orang Islam tidak boleh makan sembelihan orang yang bukan Islam. Betul? Ada orang tanya tadi, betul? Kata Khalifah tanya dengan ulama yang tanya, betul ke? Dia pun tunduk muka, betul. Tapi kenapa ahli keluarga pun tidak makan? Walhal musyrik, ahli keluarga itu tanya, abang masuk Islam kah? Bagus ke Islam? Bagus. Kalau lagu tu kami pun semua masuk Islam. Akhirnya kambing ini boleh tak boleh dimakan orang Islam? Tidak boleh. Tanya betul tak betul? Betul. Akhirnya 1-0 menang Imam Syafi'i. Yang kedua, soalan ini lebih tougher lagi. Saya ingat 2 saja, tak dan. Ya Syafi'i, kalau azan nanti, kalau saya tak sempat 3 ni, kita azan dulu saya sambung 5 minit. Ya Syafi'i, orang yang minum ayak, setelah habis setengah, maka setengah ayak itu halal baginya, tetapi ketika dia nak sambung, setengah yang berbaki itu haram baginya. Kenapa demikian? Masa isyak dah. Kita sambung lepas isyak.
Bismillahirrahmanirrahim. 5 minit insyaAllah. Ya Syafi'i, seorang yang telah minum air, separuh itu yang sudah diminumnya halal baginya, kenapa dia tidak boleh minum lagi yang separuh itu kerana jadi haram baginya? Imam Syafi'i dengan kebijakannya dan kebijaksanaannya mengatakan apa? Orang itu minum separuh itu halal. Bila sudah minum separuh, maka yang diminumnya itu halal baginya. Tetapi menjadi haram yang separuh itu sebab ketika dia nak minum lagi, ketika itu hidungnya berdarah, darah masuk dan jatuh ke dalam air. Apa hukum minum air yang ada darah? Hukumnya haram. Jadi khalifah tanya, betul tak betul? Betul. 2-0. Nah, yang 3-0. Nak sambung tak sambung? Sambung. Tak sambung ni tak tidur malam ni lah. Apa sama dia kata puasa hari-hari hitam tak ada nak syarah lagi kan. Minggu lepas, 2 minggu lepas saya nak habaq awat dikatakan puasa hari-hari hitam. Lepas cerita ni saya habaq main kalau tak ada 2 minggu lagi kita habaq, sebab hari-hari putih kita dah tahu dah. 6. Yang ketiga, ya Syafi'i, ini paling toughest. Seorang yang solat, ketika dia salam sebelah kanan, isterinya di rumah tertolak. Ketika dia salam sebelah kiri, sembahyangnya batal. Dan ketika dia mengusap mukanya, itu selepas solat dia wajib dan mesti membayar 1000 dirham. Ini soalan yang perlu pada pemikiran yang tajam. Imam Syafi'i relax sahaja. Ya, ini berlaku kepada seorang lelaki ketika dia memberi salam di sebelah kanan. Dia terlihat ada seorang kampungnya, orang kampung yang sudah hilang 4 tahun. Isteri dia kerana sudah lama dia tinggal hilang. Yang solat tadi ni kahwin dengan isteri dia. Dalam hukum ini disebut mafqud, orang yang tak tahu status. Nah, lebih kurang daripada 4 tahun. Akhirnya bila dia tengok lah, dia mai dah. Bermakna isteri dia dekat rumah, automatically akan jadi kembali padanya, maka dia kena tolakkan isteri itu. Yang kedua, bila dia salam tang ni, dia tengok dia cicak lagu mana tak tahu, dekat baju dia, hukumnya apa? Batal. Dan ketika dia usap muka, dia pandang ke atas sedikit, dia solat pada waktu malam, dia terlihat akan anak bulan sudah muncul, maka dia pernah untuk berjanji untuk bayar hutang 1000 dirham apabila muncul anak bulan. Ini kebijaksanaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih. Hak 7 cerita lagi, kena beli buku. Gurau saja insya-Allah. Buku itu baik tuan-tuan untuk baca dan macam-macam cerita dalam tu. Adapun yang dikatakan kenapa puasa pada hari hitam itu, pada hari yang ke 28, 29, 30, ada ulama mengatakan kalau hari itu hanya 29, maka 27, 28, 29. Ada ulama katakan tidak, tetap juga mula daripada 28, 29. Kalau dikatakan ditakdirkan bulan itu hanya 29, maka satu hari bulan yang hijrah itu dianggap sebagai hari hitam juga. Persoalan, kenapa disebut hari putih? Hari putih 13, 14, 15 sebab pada hari itu malamnya bulan nampak cerah dan cahaya bersinar seperti bulan purnama. Sebab itu dipanggil hari-hari putih. Samalah juga awat hari-hari hitam sebab bulan pada malam ke-28, 29, 30 tak ada bulan, maka gelap. Pasal itu disebut hari-hari gelap. Hada wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.